Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak murid-murid ustazah semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Baiklah, sebelum memulakan pelajaran pada hari ini, ustazah nak anak-anak murid semua membaca doa memulakan pelajaran bersama-sama dengan ustazah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa insyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Baiklah, jadinya pada hari ini ustazah ingin sambung lagi topik kita pada kelas yang lepas, iaitu Al-Ariyah. Okey, jadinya kepada anak-anak murid ustazah di rumah sana yang mempunyai buku teks, hendaklah membuka muka surat, boleh rujuk muka surat 15. Okey. Baiklah, masa kelas yang lepas kita telah mempelajari apa itu Al-Ariyah. Okey, macam kita tahu Al-Ariyah tu adalah pinjam meminjam. Okey, jadinya kita dah pun mempelajari rukun Al-Ariyah. Okey, ni ustazah imbas balik. Okey, rukun Al-Ariyah seperti yang kita tahu ada 4, iaitu yang pertama Al-Mu'ir, iaitu Al-Mu'ir ni siapa? Orang yang memberi pinjam. Okey, yang kedua Al-Musta'ir, orang yang meminjam. Yang ketiga Al-Musta'ar, barang yang dipinjamkan. Dan yang keempat adalah As-Sighah, lafaz ijab dan kabul. Jadinya keempat-empat rukun ni sangat penting dalam Al-Ariyah ini yang perlu anak-anak murid ketahui. Okey, jadinya ada 4. Yang pertama Al-Mu'ir, yang kedua Al-Musta'ir, yang ketiga Al-Musta'ar, dan yang keempat As-Sighah. Okey, baiklah anak-anak murid. Kemudian kita akan pergi kepada slide seterusnya, iaitu kita akan ketahui syarat untuk menjadi Al-Mu'ir ini, iaitu orang yang memberi pinjam. Apakah syaratnya? Okey, ada 3 perkara yang penting dalam syarat untuk menjadi orang yang memberi pinjam ni, Al-Mu'ir ni. Okey, yang pertamanya adalah hendaklah sah pada mengerjakan pertolongan, iaitu tabarruk. Okey, maknanya apa kat sini? Maknanya dia untuk menjadi Al-Mu'ir ini, untuk menjadi orang yang memberi pinjam ni, perlulah dia ni ada niat untuk menolong orang yang nak pinjam barang tu. Okey, dia tak ada niat nak dapatkan upahan ke, nak dapatkan balasan daripada orang yang pinjam barang dia tu. Okey, dia ikhlaslah kiranya. Sebenarnya konsep pinjam meminjam yang dalam topik 2 ni sangatlah ditekankan dalam Islam. Sebab apa? Sangat baguslah, sebab dia memberikan kita, menguji kita sama ada kita ni dapat tak membantu orang dengan ikhlas. Jadinya kalau nak jadi Al-Mu'ir ni, syarat dia hendaklah dia ada niat untuk menolong, bukanlah dia minta bayaran ataupun upahan balik. Maknanya niat dia ikhlas lah. Okey, yang kedua, secara sukarela. Okey, secara sukarela ni apa maksudnya? Maknanya tiada paksaan untuk dia memberi pinjam barang dia kepada orang yang nak pinjam barang tu. Okey, maknanya dia sukarela lah. Dia memang rela hati, memang daripada diri dia sendiri dia nak pinjamkan barang tu kat orang tu. Okey, tanpa ada paksaan. Manakala yang ketiga adalah memiliki manfaat barang yang diberi pinjam. Okey, seperti siapa yang ada boleh buku teks boleh tengok rujuk muka surat 15 tu. Okey, seperti seseorang yang meminjamkan kepada orang lain kereta yang disewanya. Okey, maknanya kat sini memiliki manfaat.
memiliki manfaat barang yang dipinjamkan tu, contohnya barang tersebut mestilah membawa kepada kebaikan orang yang nak pinjam barang tersebut lah. Okey, contoh dalam buku dia ada kata seseorang orang yang memberi pinjam ni meminjamkan keretanya kepada orang lain. Okey, maknanya kat sini orang yang memberi pinjam ni perlu ada kebaikan. Kenapa dia nak pinjamkan kereta dia tu kat orang lain? Mestilah dia nak tolong orang tu kan, nak tolong orang tu supaya sampai ke tempat yang nak dituju, ataupun supaya sampai ke destinasi, supaya urusan dia dimudahkan sebab orang tu pinjam kereta dia kan. Jadinya ada kelebihan dia, bukanlah dia memberikan pinjaman tersebut membawa kepada kemudaratan, tetapi dia membawa kepada kebaikan sebenarnya. Okey, itulah maksud memiliki manfaat. Okey, baiklah. Kemudian kita pergi kepada slide seterusnya, iaitu orang yang tidak sah menjadi al-mu'ir. Siapa orang yang tidak sah menjadi al-mu'ir? Siapa orang yang tidak layak dan tidak sah untuk menjadi seseorang yang memberi pinjam kepada orang lain? Okey, yang pertamanya adalah kanak-kanak. Sebab apa kanak-kanak? Sebab ialah kanak-kanak masih lagi tidak boleh memikirkan benda yang baik dan buruk. Tidak boleh membezakan benda yang baik dan buruk. Sebab itulah dia tidak sah untuk menjadi al-mu'ir. Manakala yang kedua adalah orang gila. Okay, orang gila ni seperti yang kita tahu, dia tidak dapat untuk berfikir secara waras, secara betul. Okay, jadinya sebab itulah dia tidak sah untuk menjadi al-mu'ir. Manakala yang ketiga, orang yang dipaksa. Macam tadi yang Ustazah cakap kan, syarat al-mu'ir tu dia kena sukarela, bukan dalam keadaan yang terpaksa. Okey, Ustazah akan bagi contoh situasinya. Okey, contoh situasi orang A dan orang B. Okey, orang A ni dia nak pinjam 10,000 dekat orang B. Tapi orang B ni dia cakap dia tak ada duit, ataupun dia kata duit tu dia perlukan untuk diri dia lah, untuk beli apa-apa, dan tak cukup untuk bagi pinjam. Tetapi orang A ni secara paksanya dia paksa orang B ni, dan dia ugut orang B ni. Dia kata kalau kau tak bagi aku pinjam, aku akan bunuh kau. Okey, maknanya kat sini ada ugutan di situ, dan secara automatiknya orang B ni akan rasa diancam, dan dia akan rasa terpaksa lah untuk bagi duit tersebut. Okey, jadinya kat sini tak boleh lah dan tak sah lah seseorang tu menjadi al-mu'ir. Sebab al-mu'ir ni orang yang memberi pinjam ni hendaklah dalam keadaan yang sukarela, bukanlah dipaksa. Okey, seterusnya kita pergi kepada keempat. Okey, yang keempat, orang yang tidak sah menjadi al-mu'ir ni adalah orang yang mahjur. Iaitu mahjurnya apa? Terhalang. Okey, terhalang iaitu ditegah oleh mahkamah mengurus hartanya dengan sebab dungu ataupun bankrupt. Okey, jadinya orang yang tak sah menjadi al-mu'ir ni adalah orang bila seseorang ni telah dihalang oleh mahkamah untuk mengurus hartanya, ataupun kita dikenali sebagai blacklist ataupun disenarai hitamkan. Okey, nanti kalau anak-anak murid dah besar, anak murid akan tahu bila nama kita disenarai hitamkan dekat bank negara, bermakna kita tak boleh memiliki apa-apa harta. Okey, itu pun boleh menjadi punca untuk kita ni tidak sah untuk menjadi al-mu'ir. Okey, kita sambung lagi dengan sebab dungu ataupun bankrupt. Dungu tu maksudnya dia tak pandai nak uruskan harta dia, atau bankrupt kita tahulah contoh dia ni memang dah tak ada harta, dah tak ada kereta, dah tak ada rumah semua kan, dah tak memiliki harta. Jadinya dia ni telah menjadi bankrupt, ataupun kita kenali dia sebagai muflis kan, muflis. Jadinya orang-orang yang macam ni memang tidak sah untuk menjadi al-mu'ir, orang yang memberi pinjam. Okey.
Okey, manakala kita tengok seterusnya kita pergi kepada yang kelima, orang yang meminjam sesuatu dari orang lain kecuali diizinkan oleh al-mu'ir. Okey. Orang yang tidak sah menjadi al-mu'ir ni adalah yang kelima, orang yang meminjam sesuatu dari orang lain kecuali diizinkan oleh al-mu'ir. Maknanya kat sini, okey, orang A dia bagi pinjam barang dia dekat orang B. Okey, manakala orang B ni dia nak bagi pinjam barang yang dia dah pinjam daripada orang A ni dekat orang C. Maknanya orang B ni perlulah meminta izin daripada orang A. Okey, selagi orang A ni dia tak izinkan untuk dia bagi pinjam, untuk orang B ni bagi pinjam barang dia kat orang C, maknanya tak salah untuk dia menjadi al-mu'ir. Tidak salah orang B ni untuk menjadi al-mu'ir. Kalau orang A ni dia kata tak apa, kau bagilah orang C ni pinjam barang aku. Okey, maknanya barulah boleh orang B ni bagi orang C untuk orang C ni pinjam barang. Okey. Maknanya kalau selagi dia tak dapat keizinan daripada tuan dia, okey, tuan sebenar, hak pemilik sebenar barang tersebut, maknanya tidak salah untuk orang tu memberi pinjam barang kepada orang lain. Maknanya dia tak salah untuk menjadi al-mu'ir, orang yang memberi pinjam. Okey, jadinya anak-anak murid perlu ketahui dan wajib ketahui apakah syarat al-mu'ir ni untuk menjadi seorang orang yang memberi pinjam ni dengan orang yang tidak sah untuk menjadi al-mu'ir. Perlu bezakan, okey? Okey, baiklah. Kemudian kita pergi kepada slide seterusnya, iaitu syarat-syarat untuk menjadi al-musta'ir. Al-musta'ir ni apa? Orang yang meminjam. Okey, macam tadi Ustazah terangkan al-mu'ir, orang yang memberi pinjam. Ini al-musta'ir, orang yang meminjam. Okey, apa syarat dia? Okey, ada dua benda yang penting kat sini untuk menjadi orang yang meminjam. Okey, al-musta'ir. Okey, yang pertamanya adalah orang yang boleh mengurus hartanya sendiri. Maknanya, orang yang nak pinjam barang orang ni, dia perlulah pandai untuk jaga harta tersebut. Jangan sampai patah, jangan sampai koyak, jangan sampai buruk barang tu, jangan sampai hilang. Kena jaga baik-baik. Kalau tak layaklah untuk dia menjadi al-musta'ir. Maknanya dia kena jaga baik-baik. Selagi barang tu ada pada dia, selagi tu dia kena jaga. Sampailah dia pulangkan barang tersebut kepada orang yang bagi pinjam tu. Okey? Okey, yang kedua, orang yang tertentu. Okey? Tidak sah jika tidak ditentukan. Okey, kalau dekat dalam buku teks Musrat 15 tu, siapa yang ada buku teks bolehlah tengok contoh dia. Okey, dia kata al-musta'ir ni cakap macam ni. Saya pinjamkan barang ini kepada salah seorang daripada kamu berdua. Maknanya al-musta'ir ni kan tadi Ustazah kata orang yang memberi pinjam kan. Okey. Orang yang memberi pinjam ni dia dah tentukan siapa yang dia nak bagi pinjam barang tu, sama ada orang A ke orang B. Salah seorang sahaja. Dia tak boleh, maknanya dia dah tentukanlah siapa kan. Maknanya nanti dia ni barang tersebut ni, barang yang orang yang pinjamkan tu hendaklah perlu ada antara salah seorang sahaja. Tidak boleh tak ditentukan. Okey, jika tak ditentukan maka tidak sah. Okey, dia perlu ditentukan oleh al-musta'ir. Jadinya Ustazah rasa untuk hari ini, Ustazah harap anak-anak murid semua boleh faham apa itu al-mu'ir dan syarat dia, dan orang yang tidak sah untuk menjadi al-mu'ir, dan yang keduanya syarat untuk menjadi al-musta'ir, orang yang meminjam. Okey.
anak-anak murid perlu membezakan apa syarat orang al-mu'ir dengan apa syarat yang tidak sah untuk menjadi al-mu'ir. Dan yang keduanya, anak-anak murid perlu tahu al-musta'ir, apakah syarat untuk menjadi al-musta'ir, orang yang meminjam. Okey. Jadi Ustazah rasa untuk hari ini pembelajaran sampai itu sahaja. InsyaAllah kita akan bertemu pada kelas yang akan datang. Okey. Jadi Ustazah nak minta anak-anak murid semua untuk membuat latihan. Okey, yang pertama adalah senaraikan 3 syarat al-mu'ir. Yang kedua, senaraikan 3 orang yang tidak sah menjadi al-mu'ir. Dan yang ketiga, senaraikan 2 syarat al-musta'ir. Okey, nanti Ustazah akan bagi Ustazah akan tulis balik okey apa yang perlu buat. Okey, jadinya Ustazah rasa untuk hari ini sampai itu saja. Okey, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Okey, sekian sahaja daripada Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.